A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam masa 10 minit saya akan berkongsi mengenai tentang pandangan hikmah. Sesuatu peristiwa yang berlaku di depan kita, ada kalanya perkara itu menyenangkan kita, lalu ucapkanlah alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus salihat. Terkadang perkara itu berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, oleh kerana kita memahami Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu sifat yang dipanggil hakim. Hakim itu ialah bijaksana. Maka sudah tentu Allah yang bijaksana akan mengatur kehidupan hamba-hambanya secara bijaksana. Oleh kerana itu, apabila berlakunya sesuatu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kena memikir secara bijaksana juga. Barulah kita memahami akan hikmah-hikmah daripada satu-satu kejadian tersebut. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang dianugerahkan oleh Allah akan hikmah, iaitu kebijaksanaan, maka dia telah memperolehi kebaikan yang banyak. Artinya dia akan melihat positif yang banyak daripada negatif. Baik, di kesempatan masa yang pendek ini, saya nak menceritakan satu kisah. Mungkin kisah ini kita pernah dengar. Bagi yang dah pernah dengar, kita ulang semula. Yang tak pernah dengar, kita cuba hayati cerita ini. Pada satu zaman dahulu, ada seorang raja yang suka pergi memburu. Lalu pada hari tersebut, raja itu ingin memburu, lalu dia memilih salah seorang daripada pengawalnya untuk menemani dia. Maka dalam pilihan-pilihan itu, dia telah pun mendapat seorang pemuda yang baik, pengawal yang muda, yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas subuh, pemuda tersebut dan raja pergilah ke hutan menaiki kuda masing-masing. Bila sampai di tengah hutan, mulalah dia memburu sampai tengah hari, sampai petang, tetapi apa yang nak diburu tu tidak diketemui. Bila sampai waktu petang, maka kata raja, "Jomlah kita balik, sebab apa yang kita nak buru tu tak ada." Maka dalam perjalanan dia balik tu, tiba-tiba dia terserempak dengan satu kumpulan serigala. Ketika mana dia serempak dengan kumpulan serigala yang banyak itu, raja kata, "Lari." Maka dia pun lari dengan kuda dia, pecut dengan pantasnya, berlari. Maka raja ketika itu terjatuh daripada kuda. Ketika raja itu jatuh daripada kuda, kumpulan serigala itu mula menerkam. Dan pengawal yang telah terlepas ke depan patah balik. Dia patah balik ingin menyelamatkan raja. Lalu dia membunuh semua serigala tersebut. Namun begitu, raja telah pun terluka. Maka dilihat luka raja itu agak parah di tangan. Dia lihat pada tangan raja itu, 3 jari raja telah pun terputus. Lalu dia balut tangan raja tersebut. Kemudian pemuda ini pun papah raja, bawa balik ke istana. Setelah sampai di istana, maka raja ini pun duduk berbual dengan pengawal tadi. Dia kata, "Apa langkah malang kita pada hari ini? Sudahlah kita pergi memburu, apa yang kita nak buru tu tak ada. Tapi yang menjadi malangnya, kita pula yang diburu. Dan lebih teruk daripada itu, ni 3 jari betul ni hilang.
Apa pandangan pengawal terhadap saya? Lalu pemuda yang beriman ni menyebut bahawa, wahai tuanku, ini adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada tuanku. Mendengar kata-kata pemuda itu, lalu raja ni naik marah. Bila dia marah, akhirnya dia panggil pengawal-pengawal yang lain. Dia kata, tangkap pengawal ni, pengawal yang baik itu. Maka pemuda tadi ditangkap dan disimpan di dalam penjara. Maka duduklah dia dalam penjara tapi diberi makan. Kawan-kawan pengawal yang lain memberi makan kepada pengawal tersebut. Sambil-sambil dia beri makan, dia pun bertanya, apa perasaan kamu? Kamu dah tolong raja, kamu dah bawa raja pergi ke hutan, menyelamatkan nyawa dia, kemudian bawa balik ke istana. Tiba-tiba kamu dibuat macam ni. Apa perasaan kamu? Maka jawab pemuda tersebut, ini adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, takdirkan pada diriku. Jadi pemuda yang bagi makan ni, pengawal yang bagi makan ni, dia pun geleng kepala. Hai, masuk dalam penjara pun baik ke? Lama kelamaan tangan raja ni dah mula elok. Bila dah elok, sampai satu waktu seterusnya, raja ini dah lama dah, dia ingin pula pergi memburu sekali lagi. Kali ini dia ingin mencari pemuda yang lain. Terdapat 2 orang daripada pengawal dia yang bongkak, yang sombong. Kata, bagi kami lah, kami pergi mesti hebat, mesti berjaya punya. Lalu raja kata, tak apalah, mari ikut. Pada keesokan hari, kedua-duanya menemani raja tersebut. Maka dia pun teman. Bila mana dia meneman dalam hutan tersebut, 2 pemuda ni sebenarnya dia tak tahu jalan, tak pandai selok belok dalam hutan. Cakap je besar, dalam hutan tak reti apa pun. Akhirnya ketiga-tiga ya, masuk raja ni, masuk hutan sesat. Sampai ke petang, matahari mula terbenam, dia tak tahu jalan keluar. Akhirnya dia berjalan dalam hutan gelap-gelap tu, semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin jauh dia pergi, sampailah ke satu perkampungan orang-orang sakai, orang-orang jakun di dalam hutan. Di mana kelompok-kelompok mereka ni kalau jumpa orang memang dia makan. Lalu mereka ni terserempak, akhirnya mereka ditangkap. Ketiga-tiga mereka ditangkap dan dipersembahkan kepada ketua bagi masyarakat itu. Lalu dia kata, wahai tuan, kita telah pun dapat makanan yang sedap ni. Ada 3 ni makanan yang sedap, binatang yang kita tangkap ni sedap ni. Jadi kata tuan tu, makanan yang nak dipersembahkan kepada saya ni mesti memenuhi syarat. Apa syarat tuan? Lalu dia kata, syaratnya ialah makanan ini tidak cacat, atau binatang ini atau manusia ini tidak cacat. Kalau cacat, saya tak makan. Jadi tentera-tentera dia pun memeriksa. Bila dia periksa, dia kata orang ini 3 jari tak ada. 3 jari tak ada, ni lepaskan. Yang lain 2 lagi ni sihat belaka. Okey, yang sihat ini kita sembelih. Maka dia sembelihnya 2 orang itu dan dilepaskan raja itu. Baliklah raja itu sampai ke istana. Baik, daripada peristiwa ini kita akan dapati betapa banyaknya hikmah. Kalaulah raja itu tangannya tidak putus, sudah tentu pada hari yang dia kena tangkap ni, dia juga akan disembelih dan dimakan. Kalaulah raja itu tidak menyuruh pengawal-pengawalnya menangkap pemuda yang baik itu masuk ke penjara, sudah tentu raja itu akan pergi bawa dia sekali lagi. Maka dengan hikmah yang sebegitu, maka Allah menyelamatkan 2 nyawa. Itulah di antara bentuk-bentuk hikmah yang saya boleh gambarkan. Maka banyak lagi dalam peristiwa-peristiwa
hikmah-hikmah yang kita tidak nampak. Sebab itulah Said Nursi Badi'uz Zaman menjelaskan bahawa dalam kehidupan kita ini, kita diminta supaya melihat dalam dua sudut. Pertama ialah melihat makna ismi, yang kedua ialah melihat makna harfi. Makna ismi dalam masa mudah kita ialah melihat apa yang tersurat, dan satu lagi ialah melihat apa yang tersirat. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang hebat-hebat di kalangan orang-orang Muslim terdahulu, mereka melihat dengan makna harfi, iaitu melihat dengan makna yang tersirat. Sebab itu mereka memahami tentang aturan Allah dan memahami tentang hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sampai situ. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.